dalam permainan game e-sport ni bukan saja surface, bukan saja satu orang kata lapisan. Dia ada 2-3 lapisan yang ramai orang tak tahu. Dan pakcik dah nampak dah lapisan ketujuh. Ketujuh. Assalamualaikum, nama saya Syamputra Azali atau dikenali sebagai Pakcik Gaming. Saya seorang pensyarah di Kolej Permainan Tinggi Mara Petaling Jaya dalam jurusan atau saya mengajar dalam Business Admin. Dan inilah dia hobi saya yang dahulunya saya anggap sebagai sebuah hobi, tapi kini menjadi sebagai kerjaya di malam hari. Tu epic moment, oi. Epic moment tadi pakcik. Permainan game ni sebenarnya permulaannya tak ada satu benda yang macam sebagai seorang yang dewasa atau seorang yang lebih berusia ni, pakcik anggap sebenarnya nak cakap buang masa, tapi tak mampu nak cakap sebenarnya. Nampak macam buang masa, main game. Tak ada benda lain je nak buat kan. Main game. Apa yang dia dapat? Baik baca buku. Tapi sebenarnya kan stigma bermain game ni sebenarnya dalam e-sport ni sebenarnya dah bertukar. Kita dah tak boleh anggap permainan game ni sebagai permainan yang membuang masa. Jadi pakcik sangat berdosa lah dengan pemikiran pakcik yang kolot dulu tu. Pakcik anggap permainan game ni buang masa. Sebenarnya permainan game ni sebenarnya adalah satu kerjaya sebenarnya. Perlu ada satu suntikan kepada semua orang tentang e-sport ni adalah satu dimensi sukan baru dunia sekarang. Orang dewasa ni nak tahu. Kita ada satu sifat meneroka. Nak tahu apa benda diorang main ni kan. Jadi pakcik penerokaan pakcik ni, pakcik nak tahu. Jadi pakcik pun install lah ML ni sebenarnya. Pakcik tengok tak adalah menarik sangat kan. Tak ada yang menarik. Tetapi pakcik tertengoklah satu artikel tentang Solos yang mana dia boleh membeli kereta yang kata mewah dengan pakai slipper, ya, dengan hasil duit daripada menjadi streamer gaming. Jadi pakcik anggap, wow, ini sudah satu yang menarik, satu benda dimensi yang bagus. Jadi salahnya pakcik cuba untuk main game. Pakcik sebagai seorang tenaga pensyarah, tenaga pengajar perniagaan, urusan perniagaan. Jadi pakcik mengajar pelajar-pelajar tentang ilmu perniagaan. Jadi dalam pada yang sama pakcik juga merupakan orang kata usahawan dalam perniagaan. Perniagaan pakcik Puri ni adalah perniagaan jualan langsung, yang mana pakcik menjual produk Tupperware. Daripada kita main game yang nampak macam buang masa, kita main game untuk dapat sesuatu. Jadi pakcik sebenarnya masuk pertandingan. 2 bulan pakcik bagi tempoh dekat diri pakcik. Pakcik masuk pertandingan dan pula betul-betul tak sangka 2 bulan itu pakcik boleh dapat hampir 50,000 followers. Dan pakcik nampak penerimaan orang sebenarnya semakin mengenali pakcik, sebab pakcik nampak rupanya dekat Malaysia ni tak ramai orang yang berusia atau orang kata orang tua main game dan streaming. Satu benda yang orang kata rare untuk orang lain. Jadi pakcik nampak benda tu dikenali sebab pakcik unik. Mungkin unik. Jadi pakcik menggunakan ni, tak sangka aku unik rupanya. Jadi pakcik rasa macam dikenali itu sebab keunikan. Jadi ini kita bawa konsep yang berbeza sikit. Selalu orang tak terfikir mungkin nak pakai tengkolok. Jadi pakcik ni sebenarnya peminat sastra budaya. Pakcik minat berkenaan dengan pantun, puisi, sajak, benda-benda yang berkaitan dengan budaya. Jadi pakcik nak angkat budaya Melayu tu, nak perkenalkan. Pakcik gunakan stream pula untuk perniagaan.
Ini dia. Jadi pakcik jual barang sekarang menggunakan platform streaming. Bagi pakcik itulah. So untuk dikenali, pakcik merasakan kita perlu ada sesuatu yang berbeza dengan orang lain. Perintah berkurung, biarkan bernokta. Dengan tenang, Tun bermata. Usah sengketa, usah telagah, krisis dan ribut harus ditegah. Punya viewers ni kelangannya berumur, ada dewasa, ada juga yang orang-orang yang setakat ni tak ada yang sebaya dengan pakcik lah sebenarnya. Yang semua adalah muda daripada pakcik. Jadi pakcik bertanya hari-hari, apa korang buat? Macam mana, dah makan belum? Jadi kehidupan pakcik sebenarnya dah ada satu dunia yang mana tak sunyi. Kawan-kawan yang tak terbatas, bukan di kat Malaysia je, ada di Singapura, ada di Indonesia juga. Dan pakcik berkawan dengan streamer-streamer di Indonesia juga. Pakcik bertanya dengan diorang, dan sebenarnya streamer-streamer di Indonesia lebih besar, dan sebenarnya diorang tak lokek juga, sama macam streamer Malaysia. Jadi kita kena banyak bertanya lah sebenarnya. Jadi orang toksik tu biasa. Tapi pakcik tak pernah ban orang toksik. Dia nak cakap apa, cakap. Yang baik tu kita ambil lah. Kalau dia yang buruk tu kita baca dan kita hayati je lah. Pakcik tak menganggap. Cuma pakcik akan rasa sedih lah bila orang cakap kita tua, orang anggap kita apa ni pakcik main game kan. Tak elok lah main game, baiklah pergi sembahyang ke apa, tahajud kan, perkara biasa. Pakcik nak tunjuk pada orang luar ya. Orang luar kan banyak, graduan, budak-budak sekolah atau siapa saja luar sana yang kehilangan pekerjaan akibat COVID semua ni. Ini salah satu cara untuk diorang ada satu sumber pendapatan. Pakcik nak tunjuk sebenarnya yang bukan orang pandai je boleh jadi streamer. Orang yang tak pandai pun boleh. Streamer ni siapa saja boleh jadi streamer. Asalkan dia boleh ada kemahuan hari-hari belajar, tengok, menghadap PC dan betul-betul kaji, tengok melalui YouTube. Sebab pakcik pun sebenarnya nak tanya orang, pakcik boleh bilang 2-3 orang je antaranya okey boleh macam pakcik. Tapi tak adalah sampai orang nak mengajar pakcik. Pendek kata pakcik sendiri yang kena genggam tangan, pakcik sendiri yang kena belajar. Jadi pakcik, kalau pakcik yang tua ni boleh belajar satu hari satu benda, macam pakcik nak gunakan OBS ni semua kan, mau makan 1 bulan. Kalau anda yang muda sebenarnya 1 hari pun anda boleh dapat. Pakcik bukan dalam bidang IT, jadi pakcik tak tahu. Tapi pakcik tanpa alasan pakcik nak jadi streamer yang bagus. Untuk ibu bapa, penjaga ataupun anda yang dewasa, yang ada anak, yang ada adik dan juga yang ada siapa saja yang bermain game, jangan rasakan game ini suatu benda yang lara ataupun membuang masa. Sebenarnya game ini memberikan kecerdasan minda, dan pakcik sendiri dah alaminya. Bukan sahaja cerdas minda tapi pintar. Cuma anda perlu ada pengawasan kepada mereka supaya tidak 24 jam untuk bermain game. Jadi perlu ada peluang untuk mereka buktikan bahawa mereka mantap dan bagus dalam akademik, dan bagi peluang mereka reward dengan main game. Kalau orang dulu main permainan mereka tu, kita macam orang-orang tua kan, dulu kan main game tak ada, jadi kita kan ada main guli dan sebagainya. Mak ayah kita kan bagi main guli. Sama juga sekarang, kita kena benarkan anak-anak kita untuk main game, main benda yang mereka suka, tetapi tidak mengabaikan pelajaran. Itu yang penting. Jadi ingat, ibu bapa, jangan kongkong anak dan buka minda anda semua, buka fikiran yang game atau permainan video ini sebenarnya tidak merosakkan anak-anak anda. Berikan peluang kepada anak anda membuktikan yang mereka sebenarnya